Selamat pagi dan selamat datang ke Bicara Santai College Universiti Geomatika. Kepada para penonton sekalian, terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami setiap minggu. Yang sedang menonton siaran sekarang, jangan lupa share video Bicara Santai ini dengan kawan-kawan anda di sana. Siaran pada pagi ini, anda semua bertemankan saya Yugita sebagai moderator Bicara Santai ini bersama panel jemputan khas hari ini iaitu Dekan bagi Fakulti Perkomputeran dan Teknologi Inovasi atau dikenali sebagai FASIT, Profesor Madya Dr. Wan Su M. Yusnita Wan Yusof atau lebih dikenali sebagai Dr. Su. Baik, apa khabar doktor? Baik, Miss Yukita. Selamat datang ke studio GUC kami. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir pada hari ini. Okey, doktor nampak ceria pada pagi ini. Ada banyak benda nak share nanti ya? Ya, insyaAllah kita akan go through sesi ini dengan banyak topik-topik yang menarik ya. Okey. Baik, penonton sekalian, sebelum kita bermula bicara bersama Dekan Fakulti Komputeran ini, jom kita saksikan video korporat Geomatika. Realisasikan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC. Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Okey. Baik, itu adalah sedikit pengenalan tentang Geomatika University. Untuk maklumat pada penonton, di Geomatika University College yang terletak di Setiawangsa Kuala Lumpur ini terdapat lebih daripada 40 program dan kita mempunyai 8 fakulti dalam pelbagai bidang bermula dari peringkat asasi ke postgraduate. Antara bidang yang ditawarkan di sini adalah tanah ukur dan real estate, kecantikan, kesihatan, seni bina, fashion, farmasi, pembantu perubatan, sains kesihatan, sains komputer, kewartawanan, multimedia, perniagaan dan banyak lagi. Sila layari website Geomatika di www.geomatika.edu.my untuk maklumat lanjut atau hubungi terus Pegawai Kemasukan Geomatika di nombor yang tertera di skrin anda. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bolehlah bersembang santai dengan panel kita hari ini, Dr. Wan Su. Para penonton sekalian, kalau ada sebarang soalan yang tanya kepada panel kita hari ini, bolehlah tinggalkan soalan anda di ruang komen video ini. Baik Dr. Su, seperti kata a woman will be behind a man's success, doktor sebagai dekan dalam masa yang singkat ni telah membawa banyak perubahan ketara yang memberikan hasil yang baik kepada fakulti doktor. So boleh tak doktor ceritakan sedikit latar belakang pendidikan doktor dan juga perkembangan fakulti FASIT pada hari ini? Okey, terima kasih Miss Yukita. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya ialah Profesor Madya Dr. Wan Su M. Yusnita binti Wan Yusof.
Okey, saya mula berkhidmat di Geomatika bermula daripada 15 Julai 2019 iaitu tahun lepas. Saya mendapat pendidikan daripada peringkat diploma, bachelor, master di UPM dan disebabkan latar belakang saya banyak dipengaruhi oleh tentera ya, sebab suami saya askar, husband saya ayah saya askar, so saya menyambung saya punya PhD di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, bidang saya for sure lah sains komputer, right? Okey, untuk berkenaan dengan fakulti ya, semasa saya berkhidmat di sini, pelajar-pelajar saya masa tu semua international. So saya rasa macam terdapat satu keseronokan yang baru sebab pelajar saya datang daripada pelbagai negara. So saya sangat seronok bila kita dapat tahu tentang budaya dia, tentang cara dia belajar, cara dia orang kata apa berkomunikasi dengan kita. So banyak benda yang saya belajar. So bagi saya memang sangat gembira lah sebab saya dapat orang kata apa dapat jawatan di Geomatika tu sendiri. Okey, berkenaan dengan pembangunan fakulti sebenarnya kita daripada program yang sedia ada ni, kita menambah program-program baru untuk memajukan fakulti kita tu ke arah masa hadapan yang lebih kondusif. Okey. Baik penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah apakah kesedaran situasi terhadap keselamatan. So it's about situational awareness. So boleh doktor terangkan dahulu apakah definisi kesedaran situasi ini? Okey. Kenapa saya sentuh tentang kesedaran situasi? Kerana ini adalah bidang saya semasa saya buat kajian PhD dahulu. Okey. Kesedaran situasi ini sangat penting. Kenapa? Sebab dia melibatkan proses pembuatan keputusan. Sebelum you nak buat keputusan, you kena tahu dulu apa you punya orang kata situasi yang you kena analisis. Untuk menjadikan you seorang pembuat keputusan yang baik, you kena pandai untuk menganalisis sesuatu situasi. Okay. So oleh sebab itu, situational awareness ni saya jadikan dia sebagai saya punya sandaran utama untuk kajian saya yang terdahulu. Dan situational awareness ni saya adapt. Okay, saya adapt daripada model yang diasaskan oleh Ainsley pada tahun 1995 dan saya adapt ke dalam kajian saya. So saya nampak pada hari ini kenapa saya datangkan tajuk ini, saya nampak bahawa kita perlu tahu bagaimana untuk menganalisis situasi di sekeliling kita. Okey, sebab analisis situasi ini melibatkan 3 pokok utama ataupun 3 perkara utama, iaitu perception, comprehension dan projection. Okey. Perception ni pertama sekali kalau you menghadapi satu situasi, you kena tengok dulu apa you punya surrounding you, apa elemen-elemen yang ada di sekeliling you. Okay, then you need to understand the situation. What happened now? You must understand what happened on your surrounding. Then you kena fikir bagaimana you nak solve problem. For example, kalau kata pada masa tu you menghadapi satu situasi yang sukar. So you kena berfikir bagaimana you nak menyelesaikan masalah yang you hadapi. Sebab itu saya kata situational awareness ni sangat penting dalam proses pembuatan keputusan. Okey. Seterusnya doktor, apa pula konteks keselamatan security yang doktor ingin kupas hari ini? Ya, okey. Sebenarnya kalau tengok kepada tajuk kita pada hari, mesti orang akan tanya kan, keselamatan apa kan? Okey, sebenarnya keselamatan ni besar, okey. Tapi pada konteks kita hari ini kita menyentuh tentang 2 keselamatan yang paling utama. Okey. Yang pertama cyber security, yang kedua human security. Dua-dua ni sangat penting ya, dia berkait rapat. Sebab itu topik kita pada hari ini, kupasan saya pada hari ini, saya memfokuskan kepada 2 konteks ini. Cyber security dan human security. Okey. Bagaimana pula dengan cyber security ni? Boleh tak doktor terangkan sikit cyber security ni apa sebenarnya? Okey. Cyber security ni kan sebenarnya you tak boleh lari. Ini memang you punya surrounding you. Okey. Bila kita sebut cyber security, pertama sekali dia melibatkan praktis ataupun amalan. Amalan apa? Amalan untuk kita melindungi kita punya kita punya
perkakasan digital kita lah. Contohnya macam kita ada phone, okay, kita ada komputer, kita ada server, kita ada elektronik, komputer elektronik, kita ada mobile device. So kita kena faham konteks cyber security ini ialah bagaimana untuk kita melindungi kita punya perkakasan digital kita daripada ancaman yang berniat jahat. Okey, yang mana adik-adik yang sebelum ni yang belajar tentang keselamatan atau security, cyber security, digital forensik atau apa, okey. Ingat ya, malware ataupun malicious attack ni kita tak boleh elak. Okey, malicious attack ni kita memang tak boleh elak. Sebab tu konteks cyber security pada hari ni sangat-sangat penting. Tambah pula semua orang ada handphone, betul tak? Kan? Handphone tu especially you kena ingat. Kalau sebab banyak data-data peribadi you yang ada dekat handphone tu. Okay? Okay. Apa pula dengan human security? Sebab human security pun nampak sama macam cyber security juga, tapi dia konteks lain ya. Okay. Tadi kita cerita tentang cyber security kan. Cyber security menyebabkan perkakasan digital. Betul tak? Sebab perkakasan digital tu dia bukan limit pada perkakasan, sebenarnya dia boleh jadi kepada network kita, okay, network, kita punya application, okay, itu cyber security. Okay. Kalau human ni apa? People kan? Orang. Okay, orang ni sebenarnya human security ni dia melibatkan tiga pokok utama. Teras yang pertama ataupun pokok yang pertama ialah bagaimana you freedom from you punya epidemic macam tu. Okay. Bagaimana you melindungi diri you daripada konteks persekitar yang tidak selamat, persekitar yang penuh ancaman, okay, krisis, konflik, ganas, bencana alam, kemiskinan, epidemik, sekarang pandemik, ekonomi yang tidak stabil. Ini adalah konteks yang berkaitan dengan human security. Okay, tadi saya ada sentuh 3 kan? 3 tu nanti saya akan sentuh lebih lanjut untuk kita punya kupasan yang seterusnya. Okay, Doktor. Tadi Doktor Su sentuh tentang cyber security kan? So baru-baru ni kerajaan telah melancarkan strategi keselamatan cyber Malaysia, MCSS, pada jangka masa 2020 to 2024, dengan peruntukan sebanyak 1.8 bilion. Okey, bagi tujuannya untuk meningkatkan keselamatan cyber. Dan KKM, Kementerian Multimedia dengan NAKSA, Agensi Keselamatan Cyber dan Negara, diberikan tanggungjawab untuk menyelaras pelan tindakan ini. So kenapa kerajaan buat begitu? Disebabkan soal keselamatan lah yang terus menjadi keutamaan dan dalam agenda pertahanan dan keselamatan negara. So pada pandangan doktor, apakah pendapat doktor tentang keputusan kementerian ini? Adakah ia sangat penting pada masa kini sebab jenayah cyber ni semakin meningkat, bukan saja di negara luar, juga di negara kita. Okey. Menurut laporan media, banyak negara kita menghadapi ancaman, ancaman daripada kepada serangan cyber, iaitu ada yang nak attack kita punya government punya web page ke, website ke. Okey, jadi ancaman-ancaman ni sebab apa tahu? Sebab kita sekarang ni kita kena faham, zaman pandemik ni semua orang beralih kepada teknologi, betul? Teknologi digital kan. Okey. Bila orang beralih kepada teknik digital ni, so kita kena ada satu benteng pertahanan. Okey, kita kena ada satu benteng pertahanan bagaimana kita nak elakkan macam saya sebut tadi, malicious attack kan. Okey, serangan jahat kan. Contoh macam laporan media, negara kita punya website kerajaan nak diserang oleh ransomware. Ransomware ni salah satu daripada malicious attack tu lah, malware. Okey. Jadi bila benda ini penting, pertahanan itu penting. Bila pertahanan itu penting, kerajaan kena ada inisiatif untuk melindungi benda-benda ni, sebab data ke maklumat ke semua tu penting supaya tidak boleh ditembusi oleh orang luar, betul tak? Okey, jadi dan kita kena ingat masa PKP kerajaan pun ada
orang kata apa, memberi inisiatif melalui penjana, betul? Ya, betul. Peralihan kepada bentuk teknologi. Okey. Jadi sebab itulah dengan adanya peruntukan ini adalah satu berita yang baik. Okey, kepada semua. Betul. Sebab peruntukan ini kerana apa? Kerana melalui penjana kerajaan menyasarkan golongan-golongan tertentu untuk mendapat inisiatif penjana untuk digitalization, untuk digitalkan dia punya perniagaan dia. Okey. Tapi dalam masa yang sama kerajaan juga memberi jaminan security. Sebab you kena ingat tau, security ni orang paling concern sebab apa? Sebab duit. Bayangkan duit you banyak, hilang. Nangis tak? Nangis kan? Okey, macam itulah. Jadi maksudnya memang kerajaan, maksudnya kerajaan bagi inisiatif penjana. Dan kerajaan yang sama memberi jaminan. Jaminan keselamatan. Ini sebenarnya yang kita nak. Dan sebenarnya kita sangat menyambut baik cadangan orang dah kata peruntukan yang kerajaan bagi untuk bidang cyber security ni. Baiklah penonton, kepada mereka yang baru join, tolonglah share video dengan kawan-kawan anda. Anda juga boleh tinggalkan soalan anda kepada channel kami di ruang komen yang tertera. Hadiah misteri sedang menanti untuk anda. Untuk maklumat lebih lanjut, klik like, follow page kami Geomatica UC di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube channel. Seterusnya boleh Doktor kupas tentang human security yang tadi Doktor sebut. Yang 3 tu kan. Dengan lebih lanjut. Okey. Tadi saya sentuh tentang human security, saya kata ada 3 teras utama kan, ada 3 pokok utama. Okey. Yang pertama, you ada freedom from fear. Freedom from fear. Fear ni berkaitan apa? Rasa ketakutan. Okey. Contohnya apa? Apa situasi you sekeliling you yang you rasa takut? Jenayah. Betul tak? Ada jenayah. Tambah pula sekarang ni you tahu yang pasal apa? Hantu ketuk pintu tu kan? Yang sibuk kat mana mula-mula Selangor lah. Sekarang dah pergi ke mana? Ke Negeri Sembilan kan? Itu pun fear juga. Okey? Walaupun bukan human tapi masih ada menimbulkan rasa ketakutan. Okey. Yang kedua, freedom from want. Freedom from want ni maksudnya dari segi keperluan asas you lah. Okey. Human security ni sangat berkait dengan you punya keperluan asas. Contohnya kemiskinan. Kalau boleh kita tak nak ada kadar kemiskinan yang tinggi untuk negara kita, betul? Okey, satu lagi krisis apa orang kata hungry, lapar tu kan? Itu pun sama. Jadi kalau boleh kita nak freedom daripada benda-benda keperluan asas macam ni. Dan seterusnya juga bila kita bercakap freedom of want ni sebenarnya kita nak develop kita punya negara kita, country kita untuk membasmi kadar kemiskinan yang tinggi tu. Okey. Untuk teras yang ketiga tadi ialah indignity. Indignity ni maksudnya sesuatu yang berkait dengan you punya maruah, you punya kemanusiaan. Okey. Sebab apa tau? Sebab mungkin negara kita tak ada diskriminasi lah. Mungkin ialah sebab kita ni aman harmoni. Kita ada tiga bangsa utama di sini dan kita juga ada etnik Sabah dan Sarawak. Tapi di negara-negara lain, okey, dekat negara lain kadang-kadang diorang perlu memperjuangkan hak orang kata human rights, okey. Hak mereka dari segi macam diskriminasi lah, lepas tu ada yang gender discrimination macam tu kan. Lepas tu ada yang orang kulit putih, kulit hitam. Jadi kita sebenarnya sangat bersyukur. Okey. Jadi berdasarkan ketiga-tiga teras utama ni, inilah yang kita katakan teras kepada human security. Okey. Tetapi ketiga-tiga ni untuk dalam konteks kita Malaysia ni sebenarnya kita utamakan yang kedua tu tadilah, maksudnya ketiga-tiga tu masih utama tetapi pembangunan dia dalam teras yang dua ni. Yang pertama yang fear tadi dengan yang want tadi. Sebab apa? Fear tu bagaimana you nak dapatkan peace ataupun keamanan dalam sesebuah negara kan. Kalau yang apa tadi, yang want tadi, bagaimana you nak develop, okey, maksudnya bagaimana kerajaan kita hari ini nak develop country ni supaya kadar kemiskinan kita bukan berada pada tahap yang tinggi. Okey. Itulah.
Okey, doktor, nampak macam kedua-dua konteks keselamatan ni sangat penting. So, boleh tak doktor ceritakan sikit apa perbezaan di antara dua-dua konteks ni, iaitu human security and cyber security? Okey. Tadi kita dah sentuh kan, human tu people, betul tak? Cyber security tu perkakasan yang melibatkan digital ataupun network, application, end user, okay? Sebenarnya kedua ni berkait pun. Sebab apa? Sebab walaupun kita berkait dengan human, tapi macam saya kata tadi, kerajaan kita beralih kepada digital. Betul tak? Walaupun perbezaan dia kita nampak, oh human ni people, for sure lah kan, human ni people. Kalau cyber security ni melibatkan komputer. Tapi perbezaan ini sebenarnya hanya perbezaan entiti je. Entity people, entity komputer. Tapi mereka ni ataupun kedua-dua entiti ni sebenarnya dia sangat bergantung di antara satu sama lain. Sebab ingatkan tadi kan, sama pandemik ni semua dah beralih arah ke arah digital tadi. Okay? So nampaknya keselamatan manusia ni lebih mencabar lah doktor disebabkan ia melibatkan keselamatan nasional. Sebab macam saya kata tadi, pace kan. Even hantu ketuk pintu pun diorang takut. Apatah lagi jenayah depan mata. Betul tak? Betul. Okay? So nampak macam bidang cyber security mempunyai close connection dengan bidang human security kan. So apa tindakan fakulti untuk tackle kedua-dua bidang tersebut? Okay, macam saya kata tadi kan, di awal kita punya sesi tadi kan, fakulti sekarang sedang membangun, betul tak? Kita juga sedang menawarkan kursus-kursus yang baharu, yang related, yang relevan dengan situasi semasa. Okay? Dari segi pihak fakulti, kesedaran situasi yang kami ada ialah kami nampak apa keperluan kepentingan untuk kita tackle human security tadi dengan cyber security. Disebabkan kami nampak kedua-dua elemen penting ni, sebab itulah kami come out dengan keputusan untuk menawarkan kursus yang baharu. Okay? Sekarang ni kursus yang baharu kita yang kita ada di fakulti tu, yang pertama ni kita ada diploma in law enforcement. Yang kedua kita ada bachelor in IT dalam majoring cyber security. Okay? Law enforcement ni sebenarnya dia memberi ruang, memberi ruang pekerjaan kepada mana-mana bakal pelajar kita ni untuk menceburi bidang human tadi. Betul tak? Fear tadi kan, saya cerita pasal fear kan. Untuk menceburi bidang human tadi, untuk fear tadi tu kan. Nampak tak fear tu, kalau ada jenayah, dia boleh masuk polis. Kalau kata anti pemerdagangan manusia, dia boleh masuk bahagian maritim, dia boleh masuk bahagian immigration. Betul tak? Betul. Okay. Kalau dia kata, oh saya ni nak elakkan ketakutan, contohnya daripada penggunaan barangan-barangan yang tidak sah datang daripada luar negara, dia boleh masuk custom. Nampak tak? Law enforcement tu banyak bidang dia boleh pergi. Kan? Dia boleh pergi jadi polis. Oh, macam saya askar kan. Husband saya askar, ayah saya askar, arwah bapa mertua saya askar. So kalau kata, oh saya ni nak jadi askar, saya nak jaga pertahanan negara, dia boleh jadi tentera. Okay, nampak tak? Sebenarnya law enforcement ni bidang dia sangat-sangat meluas dekat Malaysia ni. Dia punya penawaran kerja, kalau SPA tu, kalau you nak tahu, sepanjang tahun ada saja tawaran kerja yang berkaitan dengan bidang pasukan beruniform ni. Okay? Manakala untuk bachelor in IT tu, kenapa kita maksud saya bachelor in IT majoring cyber security. Kenapa kita come out dengan benda ni? Sama seperti yang saya terangkan sebelum ni, kepentingan untuk menjaga benteng digital tu. Tadi law enforcement dia jaga orang kan? Yang cyber security ni dia jaga digital tu. So nampak tak benda tu dia berkait. Okay, dia berkait antara satu sama lain. Dia berkait, berhubung rapat. Sebab tu bila moderator tanya tadi, Miss Yugita tanya tentang perbezaan, dia tak ada gap yang besar pun. Dia cuma perbezaan entiti je. Tapi dia mempunyai hubungan yang rapat. Itulah sebab itulah fakulti kita buat keputusan berdasarkan situational awareness kita tu,
So kita come out dengan keputusan, kita come out dengan kursus yang baru iaitu Diploma in Law Enforcement dan Bachelor in IT Cyber Security. Okey, ingat ya adik-adik, macam saya terangkan tadi ya, human security tu you nak jaga apa, okey? Cyber security tu you nak jaga apa. So you nampak tau, dua-dua bidang ni sebenarnya dia punya pasaran kerja sangat-sangat meluas. So memang sepatutnya inilah peluang yang awak ambil, tambah pula zaman-zaman pandemik ni. Ya, betul. Okey. Betul. Seperti mana yang Dr. ceritakan tadi, kepentingan dua-dua kos ni, dekat fakulti doktor, rasanya apa kelebihan kursus cyber security dengan law enforcement yang ditawarkan di fakulti geometrika ni? Sebab memang kursus ni ada ditawarkan di tempat lain, tapi apa kelebihan di geometrika compared to other places? Okey, kita tak nafikan kursus ni sebenarnya banyak pun ditawarkan di IPT, tak kira lah IPTA ataupun IPTS. Tapi kenapa saya nak galakkan bakal-bakal pelajar kita ni sambung di geometrika? Saya berani cakap kerana apa tau? Kerana pertama sekali pelajar dia kena ada rasa kepunyaan. Rasa kepunyaan. Kepunyaan ni bermaksud bila dia belajar dekat fakulti tu, dia rasa macam itu adalah rumah kedua dia. Dia rasa seronok datang, kan? Dia rasa seronok datang fakulti. Kerana apa? Kerana saya sangat menggalakkan staff-staff saya ada elemen kekeluargaan. Memang itu saya sangat saya sangat tekankan. Saya cakap, tambah pula macam saya bagi tahu tadi ya, pelajar-pelajar saya semua international. Okey, semua international. Jadi kan diorang jauh daripada rumah, diorang jauh daripada orang kata keluarga dia. Diorang kalau kita kata diorang hanya ada community diorang saja. Iaitu kalau kata daripada Bangladesh, dia ada community Bangladesh. Tapi alhamdulillah sejak saya dan tim saya menerajui FACEIT ni, saya nampak tau perhubungan tu sangat-sangat rapat. Sampai kan dia panggil saya apa tau? Kadang kan dia panggil ma'am kan, ma'am. Ni tak, mom. Dia panggil saya mom. Maksudnya perhubungan antara lecturer, pensyarah dengan student lebih rapat. Sangat rapat. Itu kita punya main elemen kita. Sebab bila you ada rasa close tu, bila you ada rasa rapat tu, you rasa enjoy. Sebab saya selalu tekankan prinsip saya, you kena sentiasa gembira. Bila you gembira, apa-apa halangan cabaran you boleh selesaikan. Yang penting you kena gembira. So kalau student datang fakulti, dia happy. Lecturer seronok, layan dia macam orang kata family kan. So memang diorang akan datang dan bagusnya pelajar kita bila dia ada rasa rapat tu, dia sendiri menawarkan apa? Menawarkan dia punya bantuan. Ma'am, ada apa nak tolong? Ma'am, what can I do to help you? Nampak tak kat situ? Kadang-kadang kita tak minta, tapi dia datang. Bagi saya, okey, alhamdulillah nampak kan. So bagi saya kelebihan kita yang pertama adalah culture lah. Culture faculty tu sendiri. Bagaimana kita membentuk culture faculty tu. Okey, macam saya kata tadi, tekankan kita punya rapat tu. Lepas tu persekitaran pembelajaran kita kondusif lah. Bermaksud kita ada fasiliti. Okey, kita ada fasiliti yang sesuai untuk kursus-kursus tu. Dan kita juga dalam orang kata apa, dalam fasa pembangunan graduan yang holistik. Okey? Kerana apa? Kerana misi dan visi GUC ni sendiri sebenarnya dia juga nak melahirkan graduan yang holistik. Holistik ni bermaksud bukan setakat teori sahaja, tapi dia juga ada soft skill, kemahiran insaniah. Ada soft skill. Sebab apa? Sebab yelah kita di peringkat management tu kan, kita membincangkan kadang-kadang teori ni dia ibarat bread and butter. Itu memang teori tu memang standard. Tapi apa yang you boleh bagi pelajar you sebagai value added. Okay, sebab itu kita kata kita nak melahirkan graduan yang holistik. Okay. Seterusnya jaminan pekerjaan. Macam saya katakan tadi. Law enforcement for sure. SPA setiap tahun buka perjawatan. Betul tak? Betul. Okay. Cyber security.
Cyber security pun sama. Memang dia ada sebab apa tahu? Sebab fakulti juga mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat ataupun industri-industri yang berkaitan dalam bidang yang kita khususkan. Contoh kalau kita kata bidang cyber security, okay? So kita akan menjalin kerjasama dengan industri yang berkaitan dengan cyber security. Okay, apa outcome dia? Kita akan membuat MOU. Kita juga akan come out dengan orang kata apa? Dengan niat hubungan kerjasama untuk ada placement, untuk internship. Inilah antara kelebihan dia. Macam saya kata tadi pensyarah lah, pensyarah yang sangat membantu. Okay. Kalau student ada masalah, saya selalu cakap, okay, kalau you ada masalah, you datang. Kita akan bantu you. You ada masalah apa? Tak tahulah nak guna kita punya platform digital LMS, MOC platform. Okay, tak apa. You datang. Lecturer akan bantu you. Okay. Dan seterusnya kita ada support system yang sangat bagus lah untuk pelajar. Support system di sini yang saya maksudkan ialah kita ada yayasan Geomatika ya. Yayasan Geomatika ni dia akan bantu ya. Dia akan bantu mana-mana pelajar yang mempunyai masalah keuangan. Kita tak ada diskriminasi. Kalau you ada masalah, you apply. You layak, you dapat. Jangan risau. Okay. Yang kedua, kita ada kaunselor. Kaunselor kita memang sangat-sangat rapat lah. Okay. Kita ada kaunselor. Kita ada kaunselor. Kalau nak kaunselor perempuan, kita ada perempuan. Nak kaunselor lelaki, kita ada nak kaunselor lelaki. Okay. Ada. Dan support system juga, yes. Pembelajaran kita menggunakan platform digital. Yang kita panggil dia sebagai Geomatika LMS. Platform LMS ni sebenarnya dia adalah satu platform yang kita jadikan dia sebagai platform utama untuk kita upload nota-nota. Okay, exam paper pun kita letak dekat LMS. Senang sebab sekarang kan student exam online tapi kita still run macam exam biasa. Cuma beza dia benda tu secara digital. Okay. Itulah yang dia punya kekuatan yang saya berani jamin, yang saya berani cakap kat student saya kata kalau penonton hari ni sambung belajar dekat Geomatika, especially untuk dua kursus ni, datang. For sure you tak akan menyesal. So, penonton sekalian dapat tak kelebihan belajar di Geomatika dan Fakulti Perkomputeran? Seperti mana yang dijelaskan oleh dekan fakulti itu, betul lah apa yang dikatanya. Fakulti ini mempunyai banyak kelebihan dari segi aspek perjalanan yang rapat. Ya, betul. Itu yang penting. Support system is mainly the lecturers, the lecturers. Yes. Okay, kepada mereka yang baru join, tolonglah share video anda dengan video ini dengan kawan-kawan anda. Anda juga boleh tinggalkan soalan kepada panel kita hari ini di ruang komen dan hadiah misteri sedang menanti untuk anda. Bagi maklumat lanjut, klik like, follow page kami Geomatika UC di Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok, Twitter dan juga laman website kami www.geomatika.edu.my. Baiklah doktor, kita telah sampai ke penghujung santai hari ini. Boleh tak doktor umumkan apa hadiah misteri itu untuk penonton hari ini? Untuk penonton kita pada hari ini, untuk bakal-bakal pelajar kita ataupun untuk parents yang menonton live pada hari ini, sebagai permulaan, untuk kita nak introduce kepada bakal-bakal student kita ni, kita nak bagi dia rasa dulu pengalaman tu. Betul ke Dr. Su cakap lecturer ni best? Betul ke? Okey, jangan lupa kita ada menawarkan satu workshop bengkel Bengkel ni yang bertajuk data integration using cryptography. Data integrity using cryptography. Data integrity ni bermaksud bagaimana kita akan memberi pendedahan kepada pelajar, bagaimana kita nak jaga data kita tu supaya tidak boleh diubah. Itu yang dikatakan data integrity. Using cryptography tu dia adalah kaedah. Kalau anda nak tahu, kalau anda nak rasa pengalaman ni, kalau anda nak berinteraksi dengan pensyarah-pensyarah saya, join. Jangan lupa register dan join bengkel ni. Dan satu lagi saya nak cakap, pensyarah saya bukan calang-calang orang. Dia terdiri daripada lokal dan juga international.
Jadi anda ambil peluang ni, anda rebut peluang ni, join workshop yang saya bakal berikan kepada anda. Okay, so penonton jangan lupa untuk merebut peluang ini sebab ia free, no charge, dan sebarkan kepada kawan-kawan, sama-sama kita manfaatkan peluang ini. Ya, betul. Okay, kepada mereka yang baru join, tolonglah share video ini dengan kawan anda dan tinggalkan, jangan lupa tinggalkan soalan anda di ruang komen video ini dan follow page kita geomatica.edu.my dan juga social media page which is Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Geomatica. Sekarang kita ada satu lagi video corporate untuk tuntunan kita bersama. So saksikan video tersebut, kita kembali selepas itu. Geomatica was established in 2004 by the name Geomatica College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatica College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatica University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatica University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatica ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuburi bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatica University College for a brighter future. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, program yang ditawarkan di Geomatica terbuka kepada semua lepasan SPM yang mempunyai minimum 3 kredit dalam SPM dan terbuka juga kepada semua golongan pekerja yang ingin menyambung pengajian. Untuk golongan pekerja, mod pengajian jarak jauh yang ditawarkan untuk membolehkan anda belajar sambil bekerja. Boleh juga jimat masa dan mod pengajian juga ditawarkan secara full time dan part time. Promosi hebat menanti anda, antaranya allowance sara diri sehingga 500, asramah percuma untuk 12 bulan di setahun, bantuan kewangan disediakan oleh Yayasan Geomatica, PTPTN, KWSP dan banyak lagi. Ia adalah tertakluk kepada terma dan syarat. Anda bolehlah layari website kami www.geomatica.edu.my untuk maklumat lanjut ataupun hubungi pegawai kami Geomatica di nombor yang tertera di skrin. Baiklah, sekarang kita ke sesi soal jawab. Kita ada beberapa soalan dari ada beberapa soalan dari our online users, viewers. Soalan pertama from dari saudara Azli Kasim. Beliau bertanya, apakah yang kita perlu amalkan untuk keselamatan cyber? Doktor.
amalkan untuk keselamatan cyber. Keselamatan cyber. Okey, macam tadi saya kata tadi, cyber security ni dia melibatkan praktis, amalan, betul? Betul. Okey. Cyber security ni macam saya kata tadi banyaklah. Contohnya komputer, peranti, kita punya server, okey. Saya ambil satu contoh je lah. Mobile phone. Semua orang ada phone kan? Betul tak? Semua orang ada phone. So macam mana you nak amalan praktis? Pertama sekali, semua you punya aplikasi yang melibatkan username password, you kena log out. Itu yang paling utama. You kena log out. Kenapa saya cakap macam tu? Baru-baru ni adalah seorang pelajar lah, pelajar kita. Tapi maksudnya bukan dia lah, maksudnya dia punya relative dia. Okay. Ada masalah berkaitan dengan yang email yang tidak log out. Okay. So bila email yang tidak log out, ini cerita yang dikongsi oleh beliau Ella. Akan ada third party yang guna you punya email untuk menghantar sesuatu konten yang mungkin boleh menjadi sesuatu hal jenayah. Okay. Okay. Saya tak nak cerita lanjut benda tu lah sebab benda tu itu adalah private dia lah. Yes. Tapi maksudnya saya nak ceritakan bahawa benda ni wujud. Okay, benda ni wujud. Kalau you tak log out you punya email, let's say lah kalau phone you hilang, orang akan guna you punya email untuk hantar konten yang tidak sesuai. Okay. Kan selalu juga berlaku isu apa kena hack akaun media sosial pun sama juga Jadi pertama sekali bila you cakap pasal cyber security, you kena alert dengan you punya situation. Apa barang yang ada dekat you? Kalau telefon, ingat apa-apa yang you guna aplikasi phone yang penting-penting macam email, macam social media, kena beringat. You kena log out. Okay? Sebab kita tak tahu siapa yang akan menyalahgunakan kita punya akaun. Okay? Saya mengambil contoh yang paling dekat lah. Macam saya kata, kita ambil phone lah. Okay? Yang lain-lain tu kalau kata komputer ke apa, dia bergantung pada organisasi. Okay. Kalau organisasi komputer, kalau kita fakulti komputer, komputer tu lah kita kena protect. Itu jawapan lah untuk soalan daripada saudara Azli Kasim tadi. Harap saudara dapat jawapan tu. Okey, saya ingin memberi reminder kepada penonton sekalian, bagi mereka yang ingin mendaftar kursus ataupun workshop yang doktor sebut tadi tolong komen jangan lupa komen mana, komen nak komen nak di komen di FB live kita tu anda jangan lupa komen nak di FB live kita. So nanti pegawai akan menghubungilah untuk viewer penonton yang komen nak. Okay, doktor, sekarang kita move to second question daripada Angeline Cheng. Okay. Dia tanya kenapa data kita sangat penting dan perlu dijaga sebaliknya. Yes. Kerajaan ada keluarkan akta data protection. Okay. Kadang-kadang kan kita tak sedar. Kita ni human kita tak sedar. Kita pergi pasar raya. Kadang-kadang kita isi form, betul tak? Okay. Kadang-kadang nak dapat pun alah setakat bagi sikit je tapi kita excited nak isi form. Sebenarnya you telah mendedahkan data you kepada umum. Okay? Sebab data ni benda yang luas. Data ni adalah benda yang belum diproses. Data ni adalah fakta mentah. So bila you isi form bermaksud you bagi data you. Okay? So apa yang you perlu ingat kepada orang yang bertanyakan soalan tadi, saudari kepada saudari tersebut, okay? Data tu macam saya kata, kita jangan cerita pasal general lah. You punya sekeliling situasi you pergi pasar raya, tiba-tiba orang kata, puan-puan kami nak bagi hadiah ni, sila isi maklumat di form. Kadang-kadang kita gairah nak dapat hadiah tu kecil je. Tapi kita sanggup isi form. Dan boleh nak isi form tapi you kena make sure ada satu declaration dekat dalam form tu yang menyatakan bahawa data ini adalah kegunaan untuk syarikat tersebut sahaja. Okay? Contoh kedua, macam IC. Kalau you photostat IC kan, pun kena ingat. Sebab apa? Kadang-kadang orang boleh guna IC you untuk mendaftar macam telco lah, macam daftar
internet, daftar phone, kan? Itu semua yang berkaitan dengan data. Jadi saya bagi contoh yang paling mudah yang sangat dekat dengan you punya surrounding you, dengan you punya ni lah. Okay, surrounding you, keadaan sekeliling. Soalan seterusnya daripada band result. Okay. Band result, panjang-panjang ditulis tu. Panjang. Sejauh mana cyber security di Malaysia berbanding dengan negara-negara yang sama membangun dengan Malaysia seperti Indonesia, Vietnam, Thailand. Sebab kalau kita tengok drama-drama filem orang putih atau drama-drama Korean cukup canggih dan betul-betul di tahap yang tinggi teknologinya. Ya, betul. So dia tanya bagaimana cyber security di Malaysia. Di Malaysia lah, compared to level the other dia. countries. Okay. Yes. Kita tahu Malaysia sedang membangun sekarang. Maksudnya fasa pembangunan. Okey, dalam fasa pembangunan. Okey, menurut yang laporan berita yang tentang yang tentang 1.8 bilion tu kan, yang berita harian tu. Okey, yang maaf daripada yang MKN kan, yang MKN share tu. Dalam laporan tersebut, Perdana Menteri kita menyatakan bahawa kita ni masih memerlukan kerjasama antarabangsa. Okey? Kerana apa? Kerana dia kata kita perlukan kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah keselamatan cyber, di mana tidak ada negara yang dapat menangani masalah ini secara sendirian. Okey? Sendirian. Bermaksud kita dalam fasa develop. Bila dalam fasa develop, kita tak boleh go alone. Kita kena ada support, rakan strategi. Okay. So kalau macam Mr. Ben tanya, kita ni ada kat level mana? Kita level pembangunan. Kita tak boleh nak kata kita ni advance, tak. Sebab apa? Bila melibatkan teknologi, dia melibatkan kos yang tinggi. Bila melibatkan kos ni untuk apa? Kos ni untuk research, pembangunan research. Okey, jadi apa yang kerajaan boleh bagi dalam fasa pembangunan ni? Kerajaan bagi suntikan dana dalam bentuk research untuk IPT ni buat research yang berkaitan. Okey, dari segi pembelian teknologi perkakasan ni semua macam saya nyatakan tadi, laporan daripada media tadi, PM kita menyatakan memang memerlukan hubungan kerjasama di antara negara-negara di antara negara luar lah, sebab mereka tak boleh mengatasi benda ni secara bersendirian. Okay. So bolehlah nampak kerajaan sedang memberi keutamaan. Ya, memberi keutamaan. 1.8 bilion tu memang satu jumlah yang sangat besar lah. Peruntukan yang sangat besar. Okay, seterusnya last question doktor. Daripada saudara Afiq Akif. Anak saya dah daftar diploma law enforcement di Geomatica. Boleh tak info doktor sebut apa info tentang pathway, the direction, career pathway tu? Okey. Tahniah ya kepada anak puan Afiq. Oh okey, kepada Encik Afiq Yes. Tahniah ya kepada Encik Afiq kerana memilih Geomatica sebagai satu laluan untuk untuk anak anda menyambung pelajaran dalam bidang law enforcement. Macam saya katakan tadi, law enforcement melibatkan apa? Human right, betul? Okey. Bila melibatkan human right, peluang dia kat mana? Sama seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Kalau nak jaga negara, boleh masuk askar. Nak jaga kepentingan awam, boleh masuk polis. Nak jaga pasal kemasukan barang-barang sah tidak sah, boleh masuk custom. Nak jaga isu tentang pemerdagangan manusia, boleh masuk maritim lah, immigration lah. Jadi nampak tak? Law enforcement ni bidang dia sebenarnya memang pergi ke arah pasukan beruniform. Dan kita tahu kat Malaysia ni banyak cabang-cabang pasukan beruniform yang anak encik ni boleh masuk. Dan SPA tu pun menawarkan peluang, maksud saya menawarkan terbuka sepanjang tahun SPA untuk badan beruniform ni. So baiklah penonton sekalian, harap anda semua dapat memanfaatkan sesi hari ini sebab Dr. Wan Su telah bagi banyak maklumat yang menarik tentang program-program yang ditawarkan di universiti. Sekian saja siaran kita hari ini. Sebelum saya beredar,
Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada doktor kita hari ini. Terima kasih kerana Miss sudi Yukita. berkongsi banyak maklumat bersama dengan kita. Dan sekian, saya Yukita signing off. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama bersama kami di Geomatika. Selamat belajar dan maju jaya. Okay, Bye. bye.